Dan isu yang paling utama bukan sekadar beriman kepada Allah, tetapi beriman kepada Allah serta mentauhidkannya. Kalau sekadar beriman, kalau gagal mentauhidkannya, tidak memenuhi kehendak surah Al-Ikhlas ayat Qul Huwallah. Dalam Islam ni, kalau kita tak pandai meletakkan priority, kita tak pandai meletakkan keutamaan di dalam kita nak menghayati dan beramal dengan Islam ni, kita mungkin bercelaru. Sebab dia ibaratnya macam ni, kita pergi ke sebuah restoran, makanannya berpuluh-puluh jenis, kadang sampai mencecah ratusan jenis. Semua kita berselera. Tapi tak mungkin kita boleh ambil ke semua makanan itu. Jadi kita boleh ambil dalam beberapa jenis, maka kita terpaksa membuat pilihan yang tepat. Supaya tepat dengan selera kita, tepat dengan kesihatan kita, sampai matlamat kita pergi. Nak ambil semua tak boleh, tapi nak tinggal semua tak boleh. Begitu juga dalam Islam ini, terlalu banyak perkara-perkara yang kita patut ambil tahu dan berbagai-bagai perkara. Tetapi penekanan mesti diberikan kepada aspek-aspek tertentu yang mesti tak dapat tidak. Dan ini cukup-cukup penting, supaya kalau tidak, kita akan terbuat perkara-perkara yang tak patut didahulukan, dan kita akan tinggalkan perkara-perkara yang patut didahulukan. Misalnya orang lebih mengutamakan pergi umrah. Haji tak sibuk sekarang ni sebab giliran payah, tetapi sebenarnya umrah itu menjadi wajib kerana dia menjadi tumang kepada haji. Bahkan kadang-kadang mengutamakan pergi umrah sampai bayar hutang orang pun tidak. Bahkan kata ulama, pergi haji kalau tak selesaikan hutang yang disegerakan, haji itu tidak diterima walaupun sah. Jadi begini tuan-tuan sekalian, saya nak tekankan 3 perkara penting. Dan saya akan bagi penjelasan ini mengikut keutamaannya. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Perkara yang paling basic sebagai hamba Allah di muka bumi ini ialah nombor 1, kita mesti mentauhidkan Allah. Kita sebut perkara yang utama ialah akidah. Akidah tu ke semua perbincangan dan ke semua keyakinan, kepercayaan kita kepada rukun iman yang 6 itu semua akidah. Tapi dalam banyak ke-6 tu, focal point yang kita mesti memberi penekanan ialah beriman kepada Allah, nombor 1. Yang lain 5 lagi cawangan kepada beriman kepada Allah. Dan di dalam beriman kepada Allah itu, tidak sempurna iman seseorang hanya dipercaya kepada Allah jikalau dia tidak betul-betul mentauhidkan Allah. Itu penting. Dia mesti betul-betul mentauhidkan Allah, tidak sekadar beriman kepada adanya Allah. Agama-agama lain pun mengaku mereka beriman kepada adanya Allah. Sebab tu mereka berebut-rebut nak guna kalimah Allah. Apa beza dengan kita? Tetapi kita beriman kepada Allah yang esa. Yang itu dipanggil kita mesti mentauhidkan Allah. Kalimah la ilaha illallah dipanggil kalimah tauhid. Maksudnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kita menolak segala Tuhan-Tuhan yang palsu, yang lain-lain semuanya. Hanya kita terima Allah sahaja. Itu maksudnya mentauhidkan Allah. Tapi kalau dia masih beriman dengan Allah, tapi dia beriman juga kepada penunggu, dia percaya juga kepada menujum, dia percaya kepada nasib dia percaya kepada khurafat-khurafat, dia percaya kepada tok-tok nenek yang boleh berbagai-bagai, dan sekarang ni pun dah lahir semula benda-benda begitu atas nama budaya dan lain-lain. Dia beriman dengan Allah, tapi dia betul-betul mentauhidkan Allah atau tidak? Itu soalannya yang paling serius. Sebab itu di dalam pengajian akidah yang 6 tadi, mentauhidkan Allah adalah basic kepada pegangan akidah orang Islam.
Dan perbezaan utama antara kita dengan agama-agama yang lain, terutamanya agama-agama samawi, begitu juga agama Kristian yang berpegang kepada Trinity dan sebagainya, kerana mereka beriman kepadanya Allah, kata mereka, tetapi mereka tidak mentauhidkan Allah dengan konsep Trinity, dan agama-agama lain pun lebih kurang macam itu. Jadi konsep mentauhidkan Allah itu paling substance di dalam akidah Islam. Siapa yang gagal mentauhidkan Allah, walaupun amal kebajikannya nampak banyak, akan menjadi sia-sia. Sebab lawan kepada tauhid ialah syirik. Walayazubillah. Sebab tak banyak orang betul-betul mengambil kisah tentang hal-hal tauhid. Saya diberitahu kepada banyak penceramah-penceramah, diberitahu kepada saya banyak penceramah-penceramah tidak fokus sangat kepada hal akidah. Mereka lebih memilih tajuk-tajuk yang mungkin glamour. Tetapi saya cuba memberanikan diri, cuba nak berada di atas kehendak tauhid yang betul, iaitu dengan mengupas takat yang saya mampu konsep akidah yang berteraskan kepada tauhid. Sebab itu la ilaha illallah itu disebut kalimah tauhid. Maksudnya kalimah yang kita mengesahkan Allah. Apa maksud mengesahkan Allah? Kita hanya menerima Allah saja sebagai Tuhan dan menolak yang lain-lain yang didakwa sebagai Tuhan tapi palsu. Yang menjadi masalahnya, ramai orang beriman kepada Allah tetapi mereka tidak menolak kepalsuan-kepalsuan yang lain. Bercampur aduk dengan pahaman-pahaman animisme, bercampur dengan berbagai-bagai perkara yang mensyirikkan Allah. Seperti percaya pada nujum, percaya pada keramat, atau macam sekarang ini berbagai-bagai teori yang telah difatwakan sebagai syirik, percaya kepada liberalism, pluralism agama yang agama semua lebih kurang sama saja. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi pegangan-pegangan ini betul-betul mereka mentauhidkan Allah atau tidak. Dan isu yang paling utama bukan sekadar beriman kepada Allah, tetapi beriman kepada Allah serta mentauhidkannya. Kalau sekadar beriman, kalau gagal mentauhidkannya, tidak memenuhi kehendak surah Al-Ikhlas ayat Qul Huwallah. Saya nak sebut antara beberapa ayat di sini. Yang pertama surah Al-Baqarah, tuan-tuan boleh rujuk 256. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Dalam bab agama ini tidak ada paksaan, makna kita tak boleh paksa orang lain menganut Islam. Tetapi apabila kita berada dalam agama Islam, kita dihalang daripada kita menukar agama lain. Kalau kita menukar dengan sengaja jadi murtad, jadi kafir. Faman yakfur bit-taghut, siapa yang menolak segala taghut. Taghut makna segala pahaman, segala izam, segala apa juga yang berlawanan dengan Allah. Segi tauhid atau segi pekah dan lain-lain. Wa yu'min billah, dan dia beriman dengan Allah saja. Dan di sini maksudnya beriman dengan Allah yang esa, beriman dengan Allah yang satu, Allah sahaja. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa, maka orang ini sesungguhnya telah berpegang dengan satu pegangan yang amat-amat kuat. Lam fisama laha, yang tidak bercerai-berai lagi dah. Wallahu sami'un alim. Bermakna kalau dia tidak berpegang di atas konsep tauhid macam ini, pegangannya masih rapuh dan masih berbahaya. Iaitu, apa dia dalam sini? Menerima Allah saja sebagai Tuhan dan menolak taghut. Menerima Allah saja dan menolak taghut itu maksudnya tauhid. Tapi menerima Allah di samping berbagai-bagai yang lain masih ada dalam kepalanya, izam-izam yang bercanggah dengan tauhid masih berkerak di kepalanya, dia tidak beriman dengan Allah sahaja. Dia tidak mentauhidkan Allah. Ingat tuan-tuan sekalian, pergantungan penerimaan amal ibadat kita bergantung kepada pegangan sejauh mana kita betul-betul mentauhidkan Allah dalam segala amal ibadat kita. Ditakdirkan dalam ibadat kita tidak betul-betul mentauhidkan Allah, segala amal ibadat kita sia-sia. Saya akan ulas kejap lagi. Itu ayat pertama yang memastikan kita mesti mentauhidkan Allah sahaja, menolak yang lain-lain. Dan dalam hal ini kita mesti mempelajari tauhid
Dan bagaimana kita nak mengenali Allah dengan mentauhidkannya? Mesti mempelajari tauhid. Takat mendakwa, semua orang boleh dakwa, tapi mesti mempelajari tauhid.